Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Syaf Syukri dan ini Pantau Agenda Reformasi. Dan sebelum kita meneruskan kepada fokus perbincangan dalam Pantau Agenda Reformasi ini, kita mulakan dengan laporan ini terlebih dahulu, di mana laporan Ketua Audit Negara LKAN mendapati Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan Felda mengalami kerugian bersih berjumlah lebih 1 bilion ringgit. Menerusi laporan analisis penyata keuangan Agensi Persekutuan 2022, Felda didapati mempunyai kedudukan tunai dan kesetaraan tunai yang rendah berbanding kerugian dengan nilai 0.808 bilion ringgit berakhir 31 Disember 2022. Menurut laporan itu, Felda mempunyai komitmen yang tinggi untuk melunaskan pembiayaan yang diterima sehingga tempoh matang. Felda memperolehi pinjaman daripada institusi kewangan berjumlah 7.973 bilion ringgit dan kerajaan persekutuan berjumlah 0.686 bilion ringgit. Malah Felda turut mempunyai komitmen bayaran balik kemudahan pembiayaan tawaruk kepada sebuah syarikat di bawah Menteri Kewangan diperbadankan sejumlah 50 juta ringgit setahun bagi tempoh 5 tahun mulai tahun 2024. Laporan itu juga mendedahkan Lembaga Tabung Angkatan Tentera LTAT menghadapi rizab negatif berjumlah 0.388 bilion ringgit pada tahun 2022. LTAT juga didapati tidak membuat penjejasan nilai terhadap pelaburan dalam syarikat subsidiari berjumlah 0.812 bilion ringgit. Ia melibatkan Baustat Holdings Berhad berjumlah 0.768 bilion ringgit dan Pharma Niaga Berhad berjumlah 0.044 bilion ringgit. Dalam pada itu, LKAN juga menjangkakan Perbadanan Prima Malaysia Prima akan menghadapi masalah untuk membuat bayaran balik sukuknya. Menurutnya, Prima dilaporkan menghadapi kerugian bersih berjumlah 0.257 bilion ringgit, manakala liability berjumlah 5.746 bilion ringgit. Baki pinjaman sukuk berjumlah 3.792 bilion ringgit perlu dilunaskan hingga tahun 2027. Keadaan ini menunjukkan Prima mempunyai komitmen bayaran balik sukuk yang tinggi hingga tahun 2027. Seterusnya, Kementerian Pendidikan Malaysia KPM akan mengambil langkah segera bagi memperbaiki kedudukan negara dalam program pentaksiran pelajar antarabangsa PISA. Timbalan Menteri Pendidikan Wong Kah Woh berkata usaha itu perlu dilakukan susulan penurunan kedudukan negara pada 2022. Dapatan PISA 2022 menunjukkan Singapura, Vietnam, Brunei mengatasi Malaysia dalam ketiga-tiga domain literasi yang ditaksir. Manakala Malaysia mengatasi Thailand, Indonesia, Filipina, Kemboja dalam ketiga-tiga domain literasi yang ditaksir. OECD juga melaporkan bahawa sepanjang tempoh pandemik COVID-19 dari tahun 2020 sehingga 2022, terdapat banyak sistem pendidikan negara di seluruh dunia terkesan akibat daripada pematuhan arahan Perintah Kawalan Pergerakan dan tempoh penutupan sekolah yang agak lama. Berdasarkan penurunan itu, Kah Woh berkata KPM telah mengenal pasti beberapa aspek baru yang perlu ditambah baik. Antaranya menyemak dan menilai kandungan kurikulum kebangsaan dengan memberi penekanan terhadap keperluan kandungan yang berfokus dan mendalam. Selain itu, katanya penambahbaikan juga akan dilakukan dari sudut menggalakkan penggunaan peranti digital dalam pembelajaran dan meneliti semula syarat agihan bantuan yang memberi fokus kepada murid sosioekonomi rendah. Kerajaan juga akan meneliti semula agihan sumber secara optimum merangkumi guru, peranti, infrastruktur, bahan sumber dan sebagainya. Seterusnya, semua institusi pendidikan guru IPG, kolej vokasional dan sekolah menengah wajib memiliki kelas prasekolah. Menurut Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq, perluasan dan penambahan kelas prasekolah di semua institusi di bawah Kementerian Pendidikan KPM merupakan fokus kerajaan ketika ini. Kita sudah laksanakan. Maknanya Mac ini akan berlaku perluasan prasekolah. Kemudian dia akan berlaku dengan lebih pesat lagi kerana kita mewajibkan di semua institusi KPM seperti IPG mesti ada. Semua 27 IPG kita mesti ada prasekolah. Di semua kolej vokasional mesti ada prasekolah. Dan semua di sekolah menengah yang ada ruang mesti ada prasekolah. Jadi penambahan itu akan berlaku dengan pesat berdasarkan juga permintaan, keperluan dan juga keupayaan kita untuk memastikan komitmen kita terhadap isu prasekolah. Jelas beliau, langkah perluasan sedang diatur kementeriannya ketika ini untuk memastikan penambahan premis prasekolah dan ia akan bermula seawal pembukaan sesi persekolahan baru minggu depan.
Sehubungan itu, beliau berkata pada tahun ini sejumlah 129 penempatan baru untuk pendidikan prasekolah dibuka dengan keseluruhan 9,909 kelas di 6,000 institusi pendidikan KPM di seluruh negara. Beliau sebelum itu merasmikan Karnival Keusahawanan Permata Remaja pada Rabu. Bila seperti saya nyatakan tadi, kita untuk jam ini akan memberi fokus kepada satu topik iaitu memperkasa Bumiputera melalui pendidikan, dan bersedia di talian bersama dengan saya ketika inilah Dr. Anwar Ahmad yang merupakan pensyarah kanan Pusat Kajian Kepelbagaian Pendidikan Universiti Kebangsaan Malaysia UKM. Assalamualaikum Doktor. Assalamualaikum warahmatullahi. Baik Doktor, kita memberi fokus kepada memperkasa Bumiputera melalui pendidikan. Secara keseluruhannya Doktor, mungkin Doktor boleh mulakan bagaimana Doktor melihat prestasi masyarakat Bumiputera dalam sektor pendidikan ketika ini, kerana kalau mengikut laporan yang dikeluarkan oleh Jabatan Perangkaan Malaysia pada tahun lalu menunjukkan bahawa golongan Bumiputera mencatatkan penyertaan di bawah 50% bagi 3 profession iaitu arkitek, peguam dan juga accountant, bawah 50% Doktor. Baik, terima kasih atas soalan itu. Yang pertama sekali, di dalam Kongres Ekonomi Bumiputera yang baru berlangsung pada minggu yang lalu telah selesai dengan begitu baik dan begitu bersejarah sekali. Kita sudah melihat dan kita sudah memperakukan bahawa dalam konteks pendidikan memang kita perlu menerima kenyataan bahawa masyarakat khususnya murid-murid Bumiputera dan juga pelajar-pelajar Bumiputera di peringkat universiti dan secara umumnya pencapaian kita masih lagi ketinggalan. Kita masih mempunyai beberapa komponen ataupun ruang yang mesti dipertingkatkan, termasuk juga dari segi memastikan graduan Bumiputera berada di dalam sektor-sektor pekerjaan yang mempunyai impak yang tinggi, khususnya berkaitan dengan sektor-sektor yang profesional. Jadi secara umumnya buat masa ini boleh saya katakan bahawa keperluan untuk kita meneliti dan memperkemaskan sektor pendidikan negara khususnya dalam membantu kumpulan Bumiputera supaya mereka dapat berada di landasan ataupun di aras yang sama seperti kumpulan-kumpulan etnik yang lain. Kalau kita lihat secara lebih mendalam, kumpulan Bumiputera ini mewakili lebih daripada 70% daripada rakyat negara kita. Jadi kalau kita boleh membangunkan dan meningkatkan pencapaian pendidikan dan juga meningkatkan kualiti pekerjaan di kalangan Bumiputera, ia sebenarnya akan memberikan kesan langsung kepada produktiviti negara kita. Jadi usaha untuk memajukan pendidikan Bumiputera, usaha untuk memajukan bentuk pekerjaan yang berimpak tinggi, berkemahiran tinggi, berpendapatan tinggi kepada Bumiputera, sebenarnya secara langsung akan memberi kesan yang besar kepada pendapatan negara, produktiviti negara dan juga kemajuan negara. Ya. Baik Doktor. Doktor menyentuh secara keseluruhan mengenai persoalan saya tadi iaitu menyentuh mengenai prestasi masyarakat Bumiputera dalam sektor pendidikan. Jadi Doktor, kita nak melihat lagi Doktor, bagaimana secara keseluruhannya kalau dilihat ada yang mengatakan faktor utama masyarakat Bumiputera ketinggalan ini adalah sebab mungkin tidak begitu mendapat pendedahan yang secukupnya kepada apa yang diperlukan oleh dunia masa kini. Jadi Doktor, keterlibatan masyarakat Bumiputera dalam Industrial Revolution 4.0, bagaimana nak memastikan masyarakat Bumiputera ini boleh terlibat secara langsung, seterusnya dapat mengukuhkan kerjaya mereka dalam bidang ini, seterusnya membolehkan golongan ini tidak lagi ketinggalan dalam sektor pendidikan secara amnya Doktor? Baik, kalau kita melihat kepada data daripada Jabatan Perangkaan, kita dapati bahawa yang terkini pada tahun 2023, Bumiputera sebanyak 70% berada di kawasan bandar. Ini mungkin satu data yang mungkin tidak disedari secara langsung oleh masyarakat kita. Kita masih menganggap kalau kita berbual soal kemajuan Bumiputera, mungkin kita masih melihat Bumiputera itu tinggal di kawasan kampung, di kawasan pedalaman, di kawasan desa-desa dan sebagainya. Tetapi hakikatnya data yang resmi menunjukkan bahawa Bumiputera yang berada di kawasan bandar mewakili sebanyak 70% ataupun lebih daripada 14 juta orang daripada 21 juta yang ada. Hanya 30% sahaja berada di kawasan luar bandar ataupun kampung dan pedalaman. Tetapi kalau kita lihat sejarah bagaimana kita berusaha untuk meningkatkan kualiti hidup Bumiputera, sejak 50 tahun yang lalu,
penekanan kita, strategi kita tertumpu kepada usaha untuk meningkatkan bumi putera di kawasan luar bandar. Sedangkan fenomena yang sedang berlaku adalah bumi putera sedang bermigrasi ke bandar, lebih ramai tinggal di bandar, 2/3, lebih daripada 2/3 tinggal di bandar, tetapi agenda-agenda untuk memajukan pendidikan, pekerjaan, memberikan maklumat, kita masih lagi tertumpu kepada bumi putera di luar bandar. Saya rasa ini adalah satu perkara yang harus ada perubahan dari segi anjakan paradigma cara berfikir untuk segera membangunkan agenda-agenda untuk membantu bumi putera di kawasan bandar yang lebih ramai, yang lebih kompleks sifatnya, keperluannya juga berbeza, dan saya rasa antara perkara yang harus ditekankan seperti yang disebut tadi adalah bagaimana untuk kita mendekatkan bumi putera di kawasan bandar ini kepada maklumat-maklumat berkaitan dengan pendidikan, berkaitan dengan pekerjaan berimpak tinggi dan sebagainya. Kita tahu bahawa majoriti bumi putera yang tinggal di kawasan bandar ini masih lagi terikat ataupun terkongkong dengan kumpulan B40. Mereka yang masih lagi berada dalam kawasan miskin bandar. Kalau kita lihat 85% daripada kemiskinan di negara kita itu adalah miskin di kalangan bumi putera. Jadi kita tahu bahawa walaupun mereka telah ramai berada di kawasan bandar, bandar-bandar besar dan sebagainya, tetapi bumi putera berada dalam keadaan yang masih miskin dan mereka perlukan bantuan-bantuan yang mungkin berbeza berbanding dengan bantuan-bantuan sejak 50 tahun yang lalu yang ditumpukan kepada kawasan kampung, luar bandar dan juga pendalaman. Jadi saya fikir strategi inilah yang perlu dilakukan oleh pihak kerajaan, bagaimana untuk memastikan bahawa bumi putera yang berada di bandar ini dapat dibantu bukan dari segi bantuan keuangan saja, tetapi dari segi bantuan kemahiran, pendidikan dan membina sikap yang lebih positif terhadap mencapai kejayaan. Saya rasa ini antara perkara-perkara yang telah dibincangkan di dalam Kongres Ekonomi Bumi Putera, dan alhamdulillah kalau kita lihat dalam perbincangan itu penekanan supaya kerajaan memberi tumpuan yang lebih besar kepada masalah, cabaran dan keperluan masyarakat bumi putera yang berada di kawasan bandar, tetapi pada masa yang sama masih meneruskan usaha-usaha untuk membantu bumi putera di kawasan luar bandar dan pedalaman. Baik, Doktor ada menyebut juga mengenai Kongres Ekonomi Bumi Putera 2024, dan di sini saya nak petik sikit di mana Pengarah Institut Pembangunan dan Kemajuan Inklusif Malaysia UKM, Minda UKM, Profesor Tan Sri Dr. Nur Azlan Ghazali berkata Bumi Putera sebenarnya digesa untuk mengukuhkan ilmu kemahiran dan bagi memastikan keupayaan serta potensi diri berada pada tahap yang terbaik untuk mampu bersaing seterusnya berjaya. Tadi Doktor sebut 70% di kawasan bandar, 30% di kawasan luar bandar. Jadi bagaimana nak memastikan bidang-bidang ilmu yang pelbagai ini dapat diakses oleh kesemua masyarakat bumi putera, sama ada 30% di luar bandar atau 70% di luar bandar, bagi memastikan tiada ketinggalan seterusnya, nak memastikan tahap kesaingan yang tinggi dalam kalangan bumi putera, terutama dalam bidang pendidikan ni, Doktor. Ya, sebab itu pada kita, apabila kita membincangkan di dalam Kongres Ekonomi Bumi Putera, antara perkara yang awal kita kena kembali kepada pangkal pendidikan, iaitu memastikan pendidikan prasekolah. Kita merasakan antara faktor utama untuk memajukan bumi putera ini adalah kembali ke asal isunya, iaitu kita memerlukan satu sistem pendidikan prasekolah yang dapat menyediakan anak-anak seawal mungkin dengan berbagai-bagai kemahiran, berbagai-bagai pengetahuan yang diperlukan oleh mereka untuk berhadapan dengan dunia yang serba mencabar. Sebab itu di dalam kongres itu antara resolusi yang telah diberikan dan telah mendapat sambutan yang baik oleh para peserta adalah kita mahu bergerak ke arah pendidikan prasekolah yang diwajibkan supaya lebih ramai anak-anak khususnya di kalangan bumi putera, sebab kita sedar data-data yang menunjukkan bahawa walaupun di kawasan bandar ni ramai ibu bapa yang telah menghantar anak-anak mereka ke prasekolah, sama ada prasekolah kerajaan ataupun swasta, data-data juga menunjukkan bahawa yang tidak ataupun belum menghantar anak-anak mereka itu adalah di kalangan kumpulan-kumpulan miskin B40 yang tentunya terfokus kepada kumpulan bumi putera. Itu yang pertama yang harus dilakukan untuk mempertingkatkan bagaimana untuk membantu kumpulan bumi putera di kawasan bandar, menyediakan sistem pendidikan yang berkualiti sejak daripada pendidikan ataupun prasekolah. Yang keduanya, kita juga melihat bahawa untuk memajukan
pendidikan dan juga pekerjaan kepada golongan Bumiputera di bandar, penglibatan industri, penglibatan pihak swasta sangat-sangat diperlukan. Kita sudah melihat bagaimana anak-anak kita di universiti, bila mereka keluar ada yang masih belum bekerja, ada juga yang mendapat pekerjaan tetapi di bawah kelayakan, dibayar gaji yang lebih rendah dan sebagainya. Dan antara sebab yang kita telah kena pasti adalah mereka ini perlu diberikan pendedahan yang lebih awal berkaitan dengan industri, majikan dan sebagainya. Dan saya rasa di sini keperluan kita untuk memastikan bagaimana program-program anak-anak Bumiputera di kawasan bandar ini, khususnya di kawasan bandar, dapat kita tingkatkan untuk mereka lebih segera ataupun lebih cepat dapat mengenali, memahami dan merasai pengalaman berada di dalam industri. Kerana kita ingin mendedahkan mereka kepada sektor pekerjaan yang lebih berdaya tinggi, sektor pekerjaan yang lebih berpendapatan tinggi dan sebagainya. Kita ingin memberi pendedahan yang lebih awal kepada anak-anak ini. Jadi pada saya penglibatan sektor swasta, industri dan sebagainya sangat-sangat penting dalam kita nak memastikan anak-anak di kawasan bandar, Bumiputera di kawasan bandar yang mewakili 70% daripada keseluruhan warga Bumiputera itu dapat kita bantu dengan sesegera yang mungkin. Ya. Baik, Dr. Anwar Ahmad, kita akan meneruskan perbincangan selepas ini dengan topik yang sama, iaitu memperkasa Bumiputera melalui pendidikan. Banyak lagi yang kita nak bincangkan, tapi kita berhenti rehat seketika, bertemu semula selepas ini. Baik, bertemu semula dalam pantau agenda reformasi dan saya masih berada dalam fokus perbincangan yang sama, iaitu memperkasa Bumiputera melalui pendidikan, dan Dr. Anwar Ahmad yang merupakan pensyarah kanan Pusat Kajian Kepelbagaian Pendidikan UKM masih bersedia di talian. Baik, Doktor telah menguraikan dengan panjang lebar tadi menyentuh mengenai aspek prasekolah, bagaimana ia mampu memainkan peranan menyebarkan pendidikan kepada masyarakat di luar sana, baik di kawasan bandar dan juga di kawasan luar bandar dengan peratusan 30% dan 70% sebentar tadi. Jadi Doktor, kita nak berganjak sedikit topik kita sebab kita tahu era waktu kini ialah zaman kemajuan teknologi, zaman era kecerdasan buatan AI atau Artificial Intelligence. Jadi bagaimana sebenarnya Doktor melihat golongan Bumiputera ini boleh mengambil kesempatan menerusi aspek kemajuan teknologi dalam mencipta peluang dalam pendidikan, Doktor? Baik, terima kasih. Kalau kita lihat kepada sektor pekerjaan, kita kaitkan dengan teknologi AI dan sebagainya, buat masa ini angka-angka resmi yang menunjukkan bahawa di kalangan Bumiputera, kalau kita ambil guna tenaga manusia Bumiputera di negara kita, 62% berada di dalam sektor separa mahir. Manakala 29% berada di dalam sektor mahir dan 9% berada di dalam sektor rendah. Kalau kita lihat sektor pekerjaan separa mahir dan rendah itu mewakili 71%. Maksudnya lebih daripada 2/3 kumpulan Bumiputera berada di dalam sektor pekerjaan rendah dan separuh mahir. Dan saya rasa ini satu cabaran yang besar. Kita bercakap soal AI, kita bercakap soal teknologi dan sebagainya, yang tentu sekali itu adalah jenis pekerjaan yang dianggap sebagai berteknologi tinggi, pekerjaan mahir, tetapi data yang ada pada hari ini menunjukkan kita hanya ada sekitar 29% golongan Bumiputera yang berada dalam sektor mahir berbanding dengan masyarakat ataupun kumpulan bukan Bumiputera. Jadi kita jauh ketinggalan dalam sektor. Jadi mau tidak mahu, agenda untuk memperkasakan pendapatan pekerjaan Bumiputera harus menjurus bagaimana untuk kita pastikan bahawa kumpulan Bumiputera dari peringkat awal lagi, mereka mesti berminat dengan mata pelajaran sains dan teknologi. Jadi kalau kita lihat, kalau misalnya kemerosotan dalam aliran STEM ataupun dalam aliran sains tulen berlaku sehingga ke angka yang membimbangkan kita. Sekarang ni 15% sahaja murid-murid dalam aliran sains, dan berapa sahaja daripada bilangan itu adalah kumpulan murid-murid Bumiputera. Jadi bagaimana kita nak menyediakan ataupun membekalkan kumpulan guna tenaga Bumiputera yang berteknologi tinggi, AI dan sebagainya, tapi dari awal lagi bilangan mereka yang masuk ke aliran sains itu adalah rendah. Jadi antara faktor yang harus kita lihat di peringkat awal ini adalah
bagaimana untuk memperkasakan, mempertingkatkan, menjadikan aliran sains di sekolah itu menjadi pilihan kepada murid-murid Bumi Putra. Dan ini cabaran yang besar yang harus dilakukan oleh kerajaan khususnya yang menjaga dan menguruskan sektor pendidikan negara. Jika bilangan murid-murid itu tidak ramai Bumi Putra yang masuk dalam aliran sains, dan tetapi di hujungnya kita mengharapkan Bumi Putra masuk dan menjadi teknokrat ataupun tenaga mahir dalam bidang AI, teknologi tinggi dan sebagainya. Saya rasa itu ada satu hasrat yang tidak akan berlaku. Jadi kita mulakan daripada peringkat sekolah, bagaimana agenda untuk memperkasakan Bumi Putra di dalam aliran sains mesti dilakukan, mesti dipertingkatkan, dan saya rasa itu menjadi satu agenda besar. Kalau kita benar-benar mahu supaya kumpulan Bumi Putra ini menguasai, memiliki dan menyertai di dalam sektor teknologi, sektor sains dan sebagainya apabila mereka bekerja sekarang. Ini cabaran yang pertama yang harus diselesaikan dahulu, iaitu meningkatkan bilangan murid ataupun pelajar di dalam aliran sains, sama ada sains tulen ataupun dalam aliran sains STEM yang sedang diamalkan di sekolah. Kerana apa yang saya lihat, data-data menunjukkan kemerosotan sedang berlaku, dan jika tindakan tidak diambil, saya fikir usaha dan impian kita untuk melihat Bumi Putra itu berada di dalam sektor-sektor yang penting ini, berpendapatan tinggi ini, yang berkemahiran tinggi ini tidak akan tercapai pada masa depan. Baik, doktor juga ada sebut tadi perlu dilaksanakan pendidikan dan memberi fokus kepada semua sektor-sektor yang memberikan pulangan yang tinggi dan juga bersesuaian dengan keperluan kehendak era pada masa kini kepada semua golongan Bumi Putra yang masih berada di sekolah pendedahan ini. Jadi kita bercakap mengenai pendedahan. Tadi doktor cakap perlu adanya pengenalan yang lebih komprehensif kepada golongan ini. Jadi doktor, bagaimana pula cabaran nak melaksanakan segala yang telah kita bincangkan sebentar tadi, memandang kepada seperti doktor sebut tadi 30% golongan Bumi Putra masih berada di kawasan luar bandar. Jadi apa antara yang perlu dilakukan oleh kerajaan untuk memastikan maklumat itu sampai setara kepada semua golongan Bumi Putra, bagi memastikan persaingan itu wujud dengan sihat dan bagi memastikan semua golongan Bumi Putra ini mampu untuk mengejar aspirasi, terlibat dalam bidang-bidang yang boleh memberikan pulangan yang besar seterusnya sesuai dengan era masa kini, doktor. Baik, saya ada empat cadangan yang saya boleh ringkaskan untuk kita bincangkan untuk memperkasakan pendidikan Bumi Putra dan memastikan supaya anak-anak Bumi Putra ini dapat bersaing dan berada sama tinggi dengan kumpulan-kumpulan yang lain dalam sektor pekerjaan. Yang pertama sekali, kita berdasarkan kepada pelibatan saya dan juga ahli kumpulan dalam kluster reformasi pendidikan dan modal insan di bawah Kongres Ekonomi Bumi Putra yang dikemusikan oleh Tan Sri Profesor Dr. Noor Azlan Ghazali. Kami mendapati bahawa antara perkara penting yang harus diberi penekanan di dalam usaha untuk meningkatkan kumpulan Bumi Putra dalam pendidikan adalah untuk mengenal pasti dan memperbaharui sikap Bumi Putra. Kita tahu bahawa ini adalah isu yang sangat kritikal kepada masyarakat Bumi Putra, disebabkan oleh kekurangan info, persekitaran dan sebagainya. Mereka mempunyai sikap yang sedikit perlu dipertingkatkan. Terima kasih sekali lagi kepada Dr. Anwar Ahmad yang merupakan pensyarah kanan Pusat Kajian Kepelbagaian Pendidikan Universiti Kebangsaan Malaysia UKM atas perbincangan yang cukup komprehensif sebentar tadi. Kita memberi fokus kepada topik memperkasa Bumi Putra melalui pendidikan. Baiklah, saya kira sekian saja pantau agenda reformasi untuk hari ini. Saya Syaf Syukri. Assalamualaikum. Salam hormat.